Ya, okay, good. Okay, kita akan mula ulang kaji dulu tentang daya. Okay, so apakah itu daya? Okay, daya adalah sejenis tindakan tolak atau tarik. Okay, melalui daya kita boleh buat apa? Kita boleh mengubah bentuk. Okay, daya dia adalah tolak ataupun tarik. Okay, tarik. So dengan tindakan daya kita boleh buat banyak kesan. Contohnya kita boleh ubah bentuk. Ubah bentuk, kita boleh ubah keadaan. Okay, keadaan gerakan. Okay, gerakan sama ada contohnya tekun kepada bergerak. Okay, ataupun memecah lah. Ataupun kita boleh hentikan objek. Okay. Ataupun kita nak ubahkan arah pergerakan pun boleh. Okay. So ataupun kita nak pencutkan sesuatu objek. Okay, maksudnya kita nak slow down ataupun kita nak speed up objek. Semua ini kita boleh menggunakan daya. So daya dia punya simbol adalah F. Dan berdasarkan hukum Newton kedua, F sama dengan MA, di mana M adalah jisim. Okay, dan A adalah pecutan. Okay, dalam kehidupan kita, selalu kita nampak ada banyak aplikasi tentang daya. Okay, so kalau daya itu, kita boleh tambah atau tolak. Okay, sebagai contoh, kalau kita ada dua orang, mereka main tarik tali. Tarik tali. So, orang A dia tarik dengan 200 Newton. Orang B dia tarik dengan 300 Newton. Jadi, apa yang kita expect, siapa yang akan menang? Of course, you akan jawab orang B. Orang B akan menang. Kita akan nampak tali ini dan seluruh gerakan akan lebih cenderung ke kanan. Ke kanan. Jadi orang B akan menang. Menang berapa? So kita boleh tolakkan daya. Di mana sebab kita tahu daya adalah sejenis kuantiti vektor. Masih ingatlah, vektor maksudnya dia ada arah. Dia ada arah, dia ada kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. So, kita boleh tambah tolak daya dengan kita tuliskan F net. F net, di mana net maksudnya daya paduan, iaitu topik kita hari ini. Daya paduan sama dengan, biasanya kita akan jadikan arah kanan sebagai positif. So 300 Newton. Tambah, dan sekarang 200 Newton ini adalah ke kiri. So kita tuliskan negatif 200 Newton. So dia sama dengan akhirnya 100 Newton ke arah kanan. So at the end bila kita tambah tolak, kita nampak akhirnya daya paduan adalah result pergi ke kanan. So daya paduan maksudnya resultant force. Result maksudnya kita nak tengok apakah kesan dia, apa keputusan dia. Keputusan dia. Jadi daya ini kita boleh tambah, kita boleh tolak. Tetapi kita akan tengok situasi bukan sahaja satu dimensi, tetapi dua dimensi. Yang ini satu dimensi maksudnya dia hanya kiri kanan sahaja. Tapi kalau kita ada sekejap, sorry ya. So kalau kita ada dua dimensi, contohnya kita ada kiri kanan, atas bawah. Kita tak boleh terus tambah sahaja. Tapi terus tambah nombor suka hati, tak boleh.
kita perlu satu cara yang lain untuk selesaikan. Ini nanti saya akan mengajar lah. Okay, so sebagai ulang kaji, daya kita boleh tambah tolak. Kita perlu selesaikan dengan cara yang beza sebab dia adalah quantity vector. Okay, quantity vector. Okay, so kita tengok kepada slide ini. So keseimbangan daya maksudnya daya yang seimbang. Okay, apa maksud seimbang? Seimbang maksudnya dia adalah kosong. Okay, dia adalah kosong. Saya bawa. Okay, dia adalah kosong. Okay, so katakan kalau saya ada lelaki A dengan lelaki B lagi. Okay, orang A dia tarik ke kiri dengan 200 Newton. Dan orang B dia pun tarik dengan 200 Newton. Okay, jadi siapa yang menang? Tak ada orang menang. Mana keseluruhan gerakan pergi? Kiri ke kanan? Tak ada. Okay, so kita nampak F net sama dengan ke kanan 200 Newton, ke kiri pun 200 Newton dan akhirnya kita dapat 0 Newton. Okay, result dia adalah kosong. So bila 0 Newton maksudnya dia adalah daya seimbang. Okay, balance force. Daya seimbang. Jadi daripada formula F sama dengan MA, kita tahu kalau F adalah kosong, ini bermaksud apa yang kosong? Ini bermaksud A adalah kosong juga. Okay, F adalah kosong, maksudnya A adalah kosong juga. Okay, GC tak akan kosong, tapi pecutan adalah kosong. Bila pecutan dia sifar, apa maksud dia? Maksudnya, pertama sekali, objek itu dia tidak bergerak. Okay, tidak bergerak. So, kita boleh kata V adalah kosong. Betul tak? Dua-dua orang ni mereka tidak bergerak ke mana-mana. So, mereka adalah laju yang sifar. Kedua, mungkin mereka sedang bergerak atau objek sedang bergerak tetapi bergerak dengan laju yang seragam. Okay, so V adalah seragam. Okay, so ini adalah dua ciri-ciri yang penting untuk daya seimbang. Sama ada bergut ataupun laju seragam. Okay, clear? Okay, kemudian kita sambung tengok. Okay, so contohnya kalau you tengok yang situasi seperti ini, 5 Newton tarik ke atas, 5 Newton jatuh ke bawah, jadi akhirnya adalah 0 Newton. Sama juga, tolak ke kanan 7 Newton, tarik ke kiri 7 Newton. So akhirnya pun dapat 0 Newton juga. So semua ini adalah apa? Semua ini adalah daya seimbang. Okay. Yang ini adalah dua dimensi, saya tak akan terangkan dulu. Okay, tapi sebenarnya dia adalah 0 Newton juga. Tapi macam mana kita nak selesaikan? Nanti saya akan terangkan. Okay. So, kalau kita tengok satu dimensi, seperti tadi kan, 5 Newton, 5 Newton, kita boleh tambah tolak dengan nombor saja. Okay. Jadi sekarang, kalau kita ada daya yang dua dimensi, okay, daya yang dua dimensi, macam mana kita nak tahu sama ada dia adalah daya seimbang ke tidak? Okey, katakanlah saya gunakan satu whiteboard. Whiteboard. Okey, saya clear. Okey. So katakan saya ada satu objek diikat dengan dua tali. Okey, dua tali. Okey, satu tali dia akan tarik ke kanan. Satu tali dia akan tarik ke atas. Okey. So you bayangkanlah, okey, kalau bukan objek ataupun kita ada manusia lah.
Okey, kita ada manusia. So satu tangan ke kanan, satu kanan ke atas. Okey. Saya clearkan ni. Okey. So satu orang tarik you ke arah utara. Seorang lagi kawan tarik you ke arah timur. You rasa you akan pergi ke mana? Bila dua-dua tarik you punya tangan, you punya badan akan pergi ke mana? You punya badan akan pergi ke depan. Depan tu mana? Mana you punya depan? You punya depan adalah arah ini panggil apa? Timur laut ke daya. Okay, north east north east. So di antara kanan dan juga atas, di antara timur dan utara. So itu adalah arah result yang akan anda pergi. So akhirnya dia seperti satu daya paduan. Okay, daya paduan yang tarik you ke arah ini. Okay, ke arah timur. Timur daya ke timur laut? Timur laut kan? Okay, timur laut. Okay. So, macam mana kita nak buat? Okay, sebenarnya dia sama dengan cara kita buat vektor. Okay, like this So, katakan sekarang saya ada objek 1 3 Newton tarik ke kanan. Satu lagi 4 Newton tarik ke atas. Okay. Kalau you tengok buku teks okay, buku teks buku surat 5. Okay, buku surat 5. So, kita ada dua cara untuk buat. Satu cara adalah kita panggil sebagai segitiga. Okay, segitiga. Okay, segitiga dia punya cara macam ini Okay, pertama sekali saya tulis kaedah segitiga. Okay, kaedah segitiga. So, sekarang saya gunakan warna 3 Newton itu adalah warna purple dan untuk 4 Newton saya gunakan warna hijau Okay, saya tunjukkan Okay. So, bila kita nak tambahkan daya yang melibatkan dua dimensi kita perlu guna raja vektor. Saya rasa mungkin you belajar MX, you akan belajar juga raja vektor ini. Okay, raja vektor ini maksudnya kita akan lukis. Okay, cara lukis dia senang sahaja. Kita buat copy paste. Okay, tahu copy paste kan? Saya tahu you sangat pandai dengan copy paste. Okay, pertama sekali kita pilihkan satu sahaja vektor, sama ada 3 atau 4. Bergantung pada you. You nak pilih 3 pun boleh, 4 pun boleh. Katakan saya nak pilih 3. So apa yang saya nak buat adalah saya copy pastekan 3 Newton ini, saya lukis sahaja. Okey. Berapa panjang 3 Newton punya vektor, saya ikut sahaja. Saya lukis kat sini. Okey. Okay, so ini 3 Newton 3 Newton. Okay. Kemudian tadi saya lukis daripada ekor kepada kepala. Okay, ekor kepala. Saya berhentikan kepala kan. Okay, kemudian saya copy paste vektor yang kedua iaitu 4 Newton. Tadi saya mula dengan ekor, berhenti dekat anak panah kepala tu. Sekarang saya sambung. Okey, saya sambung copy paste vektor 4 Newton. Okey, ikut dia punya arah lah. Kalau arah dia tunjuk ke atas, you akan lukis benda yang sama. So yang ini adalah 4 Newton. Okey, 4 Newton. Okey, boleh. Jadi tadi saya mula di sini. Okey, mula. Dan saya berakhir di
sini. Okey. Daripada mula ke akhir, saya lukiskan satu garis lurus dan saya lukiskan anak panah. Okey, anak panah ini menunjukkan arah daya paduan. Okey, apa maksud dia? Maksudnya, akhirnya objek ini akan ditarik ke arah north east, timur laut ini. Okey. So ini adalah raja vektor. Okey, raja vektor. Dan sebenarnya kalau you cuba tengok ini 3 Newton, ini 4 Newton. So kita lukiskan Fnet ini, dia punya anak panah, kita dapat hasilkan satu segitiga yang tegak. Okey. Jadi kalau you belajar matematik guna teori Pythagoras, boleh tak you cari berapa nilai Fnet ni? Berapa nilai Fnet ini? Okey, saya tak dapat nampak. Okey, 5. Very good. Macam you dapat 5. So basically saya percaya you tahulah kita ada ABC lah, ABC tu. So Fnet kuasa 2 sama dengan 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Sebab ini adalah sudut tegak 90 darjah. So Fnet sama dengan punca kuasa 2 9 tambah 16. Dia dapat punca kuasa 2 25. So sama dengan 5 Newton. Okey. So jawapan dia sama dengan 5 Newton. Okey, 5 Newton. Lepas tu kalau you nak cari sudut ini boleh tak? Boleh juga kan? Kalau you nak cari sudut ini, kita guna sin ke cos ke tangent. Mana-manalah. Kalau you nak pakai 4/3, kita pakai tangent. Tangent theta sama dengan 4/3. So theta sama dengan berapa? You carilah. Okey. Kalau you nak pakai cos theta sama dengan 3/5. Lepas tu carikan theta berapalah. Okey, jadi kita boleh carikan sudut dia berapa di atas permukaan satah. Itu arah dia. Okey. So nampaklah beza dia. Kalau satu dimensi, kiri kanan sahaja, kita terus boleh tambah tolak. Tapi kalau kita ada 2 dimensi, you fahamkan 2 dimensi, kita tak boleh main tambah saja. 3 tambah 4 tak boleh. Kita perlu lukis raja vektor. Okey, kita perlu lukis raja vektor. Okey ya. So ini satu contoh daripada buku teks muka surat 5 lah. Cuma dia guna 6 dan 8 sahaja. Okey, boleh faham? Okey, so ini adalah cara yang pertama. Okey, cara yang pertama. Okey, kalau cara yang kedua, kita panggilkan nama sebagai parallelogram lah. Okey, parallelogram. Okey. So yang kedua adalah kaedah segi empat selari. Okey, kaedah segi 4 selari. Kita parallelogram lah maksudnya. Kalau contohnya segi 4 tegak ini dia adalah segi 4 selari juga. Kenapa? Sebab atas tu panjang dengan panjang mereka selari. Mereka hadap arah yang sama. Lepas tu sisi dengan sisi pun sama. Mereka selari juga. Okey, selain itu kita pun ada macam-macam bentuk lah. Bentuk layang-layang ke, semua ini adalah kaedah segi 4 selari. Okey. Okey, so dia punya cara pun sama juga. Kita pakai gambar yang sama lah. Okey, gambar ini. Okey, sama juga kita ada
3 Newton dan 4 Newton. Okey, 3 Newton dan 4 Newton. Okey, so apa yang saya nak buat adalah sekarang untuk kaedah segi 4 selari, saya copy paste sahaja gambar ini. Okey, gambar vektor yang ada 4 Newton dan 3 Newton. Saya copy sahaja. Okey, 3 Newton. Saya ikut sahaja gambar ini. Okey, cuba saya keluarkan objek lah. Okey, nampak tak? So kita ada 3 Newton, 4 Newton. Saya cuma removekan objek saja. Okey, saya removekan objek ya. Nampak tak? So saya dah removekan objek, dia akan menjadi macam ini. Okey. Okey, kemudian apa yang saya buat adalah sama juga. Saya buat salinan. Okey, buat salinan. So untuk 3 Newton ini, saya buat satu salinan pada kepala 4 Newton. Okey. 3 Newton ini, saya buat satu kopi dekat sini. Nampak tak? Okey. Masuk 4 Newton ini, saya pun buat satu salinan. Tetapi pada kepala 3 Newton. Nampak tak? Okey. So, you nampak sekarang kita ada dua vektor kan? 2, 4 dan 2, 3. Okey. Lepas tu, ingat balik, mana kita start? Kita mula daripada sini kan? Okey, vektor keluar. Ini adalah titik bila vektor keluar. Di manakah mereka bertemu? Mereka bertemu di sini kan? Okey, so mula dan ini akhir. So saya lukiskan satu garis. Ini adalah daya paduan. Okey, daya paduan. Arah dia sebenarnya sama dengan kita pakai segitiga. Okey. So actually apa yang kita buat adalah kita segi 4 selari ni dia macam dua segitiga dah. Ni satu segitiga, ni pun satu segitiga. Okey. So cuma dia adalah satu expanded version. Sama juga macam nak cari, ini adalah 90 darjah. So you boleh pakai Pythagoras theorem. Okey, Pythagoras theorem. Okey. Lepas tu you boleh cari juga berapa theta ini. Okey, sama juga cara dia. Cuma lukis beza. Okey ya. So ini adalah dua kaedah yang berbeza. Bergantung kepada anda. Okay, you boleh pakai sahaja apa-apa cara. Cuma cikgu nak ingatkan bahawa biasanya bila kita lukis vektor, kita patut ikut size. Okey, size. Biasanya kalau kita tengok gambar, katakanlah dia ini 1 cm adalah 1 Newton. Dia dah ikut size. So, sepatutnya 4 Newton dia lagi panjang. Okey, lagi panjang. So, bila kita lukis, kita jangan suka hati saja 3 Newton adalah panjang macam ini, 4 Newton macam ini. Okey, tak logik. Dia akan mengubah kita punya jawapan. So, you kena ikut sahaja soalan supaya dia dapat copy paste the exact size. Okay, size yang betul. Okay, size yang betul. Okay. Dan kalau you cuba tengok buku teks muka surat 6. Okay, buku teks muka surat 6. So, dia punya cara sebenarnya, kalau you nak ikut size yang sebenar, you perlu pakai pembaris. Okay, pakai pembaris dan juga pakai pakai protector. Okey, supaya pastikan sudut dia sama. Okey, sudut dia sama. Okey, mari kita tengok dia punya teks .
Okay, so you tengok dia punya kaedah dan contoh belajar berskala. Okay, so maksudnya contoh kita pilih satu skala yang sesuai. Kita katakan 1 cm tu 2 Newton. So kita kena buat ukuran secara betul lah. Kita kena ikut kalau contoh yang ini 10 Newton, ini 10 Newton, ini 8 Newton. That means dekat sini kita kena ukur katakan 1 cm 2 Newton. So sini 4 cm lah. 4 cm, lepas tu kita nak ukur berapa sudut ini. Okay, berapa sudut ini, lepas tu kita copy paste saja. Okay, copy paste saja F2 ke sini dengan sudut yang betul. Okay. Kenapa dia nak buat macam ni? Sebab kita tak mungkin kadang-kadang dia lukis sengit. Kita mungkin akan buat macam ini F2. So untuk memastikan dia punya ketepatan, kita perlu pakai protector untuk protector bukan jangka sudut. Okay, jangka sudut untuk check dia punya protector kan, jangka sudut protector kan. Okay, untuk ukur berapa ini. Okay. Kalau biasanya dia suruh you draft saja, tak payah lukis dengan sebenar, tak payah pakailah, tak payah pakai pembaris ke apa. Kita lukis pakai tangan dah cukup. Okay. So untuk kaedah segi 4 selari ini, you pakai jangka lukis. Okay, you pakai jangka lukis. Contohnya, you ada pen kan, ada jangka lukis tu, you ukur berapa sini, lepas tu you buat benda yang sama, you buat satu lengkungan. Lepas tu sama juga berapa panjang sini. Okay. Lepas tu you buat juga sama berapa. Okay, berapa dia punya you buat satu lengkungan. Lepas tu mana mereka bertemu ini, you lukiskan satu garis. Okay. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Setakat ni okey tak? Okey ya. So saya berhenti di sini dulu dan saya nak berikan soalan. Okey, soalan. Okay, soalan ini nanti saya share lah, tapi kita boleh cuba buat 1-2 soalan dalam kelas lah. Okay. Alright. So, keseimbangan daya paduan. Okay, contohnya kalau satu dia dalam bahasa Inggeris lah. Cari daya paduan. Lepas tu, ke manakah arah daya paduan ini? So, soalan satu, you nampak kita ada dua vektor. Satu adalah 4 Newton, satu adalah 12 Newton. So, macam nak selesaikan? Tulis F net sama dengan 4 Newton tambah 12 Newton sama dengan 16 Newton. Lepas tu ke arah mana? Yes, ke arah kanan. Okay, tuliskan ke arah kanan. Okay. Soalan 2. Soalan 2. Sama dengan 4N tambah negatif 12. Okay, good. Kenapa negatif? Sebab dia adalah arah ke kiri. Very good. Okay, so sama dengan
negatif 8 Newton. So you jangan rasa terkejut kenapa daya ada negatif. Negatif cuma hanya bermaksud dia adalah ke kiri. Yes, okay. Sama juga V ya. V sama dengan negatif 2 meter besar. Apa maksud dia? Maksud dia pergi ke kiri. Okay. So bila kita tengok kuantiti dia ada negatif, maksudnya dia ada arah. Okay. Dia ada arah ke kiri ke kanan. Right. Okay, next. Okay, soalan ini kalau you ada printer, you boleh nanti saya bagilah, saya hantar, you print je. Lepas tu you boleh tampak ataupun you nak salin soalan pun boleh lah. Okay. Right, soalan 3. A horse is pulling a cart of mass 920 kg with 500 Newton. The farmer helps the horse by pushing. Okay, kalau boleh kita cuba lukiskan dekat gambar ini. Okay, so kalau kuda tarik, dia mesti tarik ke kanan. Okay, 500 Newton. Lepas tu petani dia cuba tolong dengan tolak. Okay, tolak juga 200 Newton. So berapakah daya paduan dia? So F net sama dengan 500 Newton tambah 200 Newton sama dengan 700 Newton. Okay. Lepas tu carikan pecutan dia. Okay, formula F sama dengan MA. Good. So F adalah 700 sama dengan M adalah 920 A. So A sama dengan 700 bahagi 920 sama dengan 0.6 berapa? 0.67 Okay, tekan kalkulator lah 0.6 berapa? MS negatif 2. Jangan lupa unit lah. Okay, next soalan yang gambar yang sama, cuma dia sekarang dia pakai kita ada 150 kg. Okay, M sama dengan 150 kg. So kuda tarik dengan F sama dengan 500 Newton. Tetapi sekarang petani dia tarik ke kiri dengan 200 Newton. So berapakah daya paduan? F net sama dengan 500 Newton tambah negatif 200 Newton sama dengan 300 Newton. Okay, 300 Newton. Lepas tu sama juga carikan pecutan. So, F sama dengan MA. 300 sama dengan 150 darab A. So A adalah 2 meter besar kuasa 2. Okay, ini jawapan dia. Okay, alright. Okay, seterusnya soalan 5 adalah soalan tentang raja vektor. Okay, raja vektor. Okay, saya nak anda lukis macam ini. Okay, ada tak? You ada protector tak? Protector dengan berbaris. Okay, so saya nak you salingkan. Okay, salingkan gambar ini. So, skala dia, you cuba gunakan skala 1 cm 2 Newton. Okay, pakai skala 1 cm 2 Newton. So, gunakan kaedah segi 4 selari. Okay, segi 4 selari. So, macam mana kita nak buat? Pertama sekali, bila you dah saling gambar, ini. So, saling gambar dengan you lukis yang ini berapa cm? You lukis 6 cm.
Okey, dilukiskan vektor dengan 6 cm sebagai 12 Newton kan. Okey, 12 Newton. Dan untuk 6 Newton ini, you ukur sudut dulu 60. 60. Lepas tu, you ukur sini berapa? 3 cm kan? 3 cm. You ukur sini 3 cm, sini 6 cm. Okey, kemudian cara untuk kaedah segi 4 selari, you pakai jangka lukis. Okey, jangka lukis, you pilih jangka lukis. Okey. Adjustkan you punya pen jangka lukis tu, pensel. Lepas tu, you dah setkan dia punya jarak daripada titik A ke B sini 6 cm kan. Okay, lepas tu dekat atas juga you cuba buat benda yang sama, tapi lepas tu you buat satu lengkungan. Okay, buat satu lengkungan. Kemudian you guna jangka lukis, sekarang you buat untuk 3 cm ini. Okay, 3 cm ini. And then kat sini you sama juga ada 3 cm, you buat satu lengkungan. Okay. Lepas tu akhirnya you lukiskan daya daya paduan. Okay. So you sambung sahaja. Okay, sambung sahaja yang ini dan juga yang ini. Okay, last kali daripada titik awal ke titik akhir. Okay, titik awal ke titik akhir. Lepas tu sini tuliskan Fnet. Kemudian anda guna pembaris ukur sini berapa. Okay, berapa cm untuk panjang ini. Kalau panjang dia adalah contoh panjang adalah 8.4 cm. Saya tak tahu jawapan. Contoh 8.4 cm. So dia sama dengan berapa Newton? So F sama dengan 8.4 darab 2. Sebab kita tahu 1 cm 2 Newton kan. So that means dia adalah 16.8 Newton. Okay, itu cara kita nak buat nak selesaikan jawapan ini. Ada soalan tak? Boleh ya? Okay, so boleh cuba buat. Nanti saya kat Google Classroom saya bagi assignment lah. Saya bagi satu ruang, nanti you hantar you punya kerja rumah. Okay, you boleh ambil gambar, screenshot, lepas tu upload kat sana. Okay, so ini adalah untuk segi 4 selari. Okay, lepas tu untuk segitiga. Okay, soalan 6, segitiga. So apa yang you nak buat adalah kita ada 6 Newton dan 12 Newton kan. So sama juga you setkan skala. Sama juga kita boleh set 1 cm 2 Newton. Okay, 1 cm 2 Newton. Okay, you nak set skala lain pun boleh. 1 cm 3 Newton pun boleh. It's up to you. Okay. So katakanlah sekarang saya set 1 cm 3 Newton lah. Okay, 3 Newton. So yang ini saya nak ukur 2 cm. Ini akan jadi 4 cm. So first kali saya pilih mana satu dulu. Biasanya kita akan suka pilih vektor yang bukan zero. Okay, vektor yang dia agak plain sikit. Contoh saya pilih 4 cm. Saya lukiskan 4 cm. Okay, lukiskan 4 cm. So ni 4 cm lah, 12 Newton. Okay, kemudian bila saya lukis, sekarang saya nak kopikan 6 Newton ini. So apa yang saya nak buat adalah saya kena ukur sudut. Okay, ukur sudut ini berapa? 60 kan. Saya kena ukur 60 darjah. Lepas tu contoh saya nak ukur, jadi saya lukiskan 2 cm. 2 cm kat sini. Okay, so ini adalah 6 Newton. Dan at the end, daripada titik awal ke titik akhir, ini adalah Fnet saya. Lepas tu saya guna pembaris untuk ukur
pukul sini berapa. Okey, pukul sini berapa. Katakanlah jawapan dia adalah 3.5 cm. So 3.5 cm you kena darab 3 sama dengan 10.5 Newton. So jawapan ini adalah 10.5 Newton. Okey, boleh tak? Ada soalan? Okey, so soalan 7, you boleh guna mana-mana satu cara sebab dia tak sebutkan. You boleh guna kaedah segitiga atau segi empat senari. Okey, so ini sebagai kerja rumah anda. Okey, so kita tengok apps ini. Jadi ini adalah contoh tali-tali lah. Okey, tali-tali. So kita tunjukkanlah dia punya nilai tu. Okay, orang besar dia 150 Newton lah. Kalau orang kecil 100 Newton. Okay, so actually the thing is, tak kisah sebenarnya you letak orang yang kuat di depan atau belakang. Okay, tak kisah. Yang penting adalah berapa daya yang dia keluarkan. Okay, you letak di sini 150. Letak di depan pun 150. Okay, so dia punya cara dia, macam mana kita nak menang tarik tali? Kita nak menang dengan cara tarik dengan masa yang sama. Okay, faham tak? Kalau kita ada 4 orang, okay, 4 orang pegang, tetapi yang tarik itu hanya orang yang besar tarik. Yang lain tak tarik, cuma pegang saja tali. So dia tak akan ada kesan yang baik. Bila semua tarik pada masa yang sama, baru dia akan dapat daya yang maksimum. Okay. Jangan ada yang tarik sekejap, dia tarik, lepas tu saya tarik. Okay. Itu tak ada kesan yang baik. So, kalau kita tengok dua orang ini, kita nampaklah dia punya daya adalah seimbang. Okay, dia ada daya adalah seimbang. Okay, daya seimbang. Kalau kita tambah seorang lagi kat kanan, kita tengok daya tak seimbang. So, at the end, kita nampak sum of forces adalah 100 Newton. Daya paduan adalah 100 Newton. Okay, 100 Newton. Okay, so menanglah. Okay, menang. Okay. Nanti lain kali kita boleh tengok lagi banyak dia punya contoh-contoh dia punya apps ni. Okay, so that's it for today. Kita jumpa lagi esok. Okay, jumpa lagi esok, kita akan sambung bincang. Okay, terima kasih. Kalau tak ada soalan, kita jumpa lagi.